Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Optom Tasha, optometris mata anda yang akan memberi info-info menarik tentang mata, penglihatan, kesihatan mata, review cermin mata, review contact lens dan bermacam-macam lagi tentang mata dan penglihatan anda. Sebelum kita mulakan video kita pada hari ini, apa kata korang? Jangan lupa subscribe channel ini, tekan butang like dan juga share dengan kawan-kawan korang sekiranya korang rasa konten kita pada hari ini bermanfaat. Hari ini kita nak membincangkan tentang kanta multifocal. So banyak sangat yang komen nak tahu tentang multifocal. Kenapa multifocal ni ada yang mahal? Kenapa multifocal ni ada yang murah? Siapa yang perlu memakai multifocal ni? Kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut tentang kanta multifocal ini, stay tune, okay? Jom! Tentang kanta multifocal, kita harus juga mengetahui tentang satu keadaan di mana kita panggil dia presbyopia. Apa itu presbyopia? Presbyopia adalah bila seseorang itu dah start nak masuk 4 series ataupun berumur 40-an dan masih muda. Ya, keadaan di mana kita panggil dia presbyopia. So presbyopia ni adalah bila kanta dalam mata kita dah hilang elastik dia. So bila dia hilang elastik dia dah tak boleh, dia dah kurang keupayaan ataupun ability untuk dia kembang kuncup dengan sendirinya. Jadinya bila kita nak buat pembacaan ataupun selalunya mata kita menggunakan ataupun memerlukan pertolongan daripada cermin mata, ataupun presbyopia ni selalunya orang panggil rabun tua. So bagaimana presbyopia ini berlaku dan apa simptom-simptomnya? Kalau korang betul-betul nak tahu tentang presbyopia dan bagaimana keadaan dia, korang komen dekat bawah ni, korang nak tahu pasal presbyopia. Sebab hari ni kita nak cerita tentang kanta multifocal, bukan presbyopia. Cuma mereka yang mengalami presbyopia akan menggunakan kanta multifocal. So, yang pertama sekali sebelum kita cerita tentang multifocal, kita kena mengetahui dulu siapa yang memakai multifocal. Mereka yang memerlukan kanta multifocal adalah mereka yang mengalami presbyopia, iaitu mereka yang berumur 40-an. Yang kedua, mereka merasa bila nak baca tu rasa macam susah. Dah tak berapa nak nampak kan. Bila nak baca dekat tu nak kena dia, orang kalau tak nampak dia kena makin dekat. Tapi kalau kata presbyopia, selalunya bila kita nak baca dekat tak nampak, dia kena lagi jauh, lagi jauh, lagi jauh, lagi jauh, lagi jauh, baru nampak. Contoh, bila dia nak baca dekat dia tak nampak, dan bila dia nak tengok jauh dia nampak, tapi dia nak tengok dekat tak nampak. Kalau korang pakai reading glass, korang boleh nampak dekat, tapi bila korang tengok jauh dia akan macam ni. Cuma beda. Gitu. So, mereka yang memerlukan kanta multifocal ni adalah mereka yang memerlukan penglihatan jelas pada jarak jauh dan dekat pada masa yang sama. Memakai multifocal ni adalah mereka yang motivated untuk pakai multifocal. Kenapa kita perlukan seorang yang motivated untuk pakai multifocal? Kejap lagi kita cerita kenapa. Dah ceritakan tentang siapa yang memerlukan multifocal, dan sekarang ni kita nak cerita pula tentang design multifocal itu sendiri. So, apa yang dimaksudkan dengan design multifocal dan kenapa multifocal ni dia ada banyak harga. Dia ada harga yang serendah-rendahnya dan dia ada harga yang setinggi-tingginya. So, kenapa benda ini berlaku? Multifocal adalah cermin yang menggabungkan power untuk jauh, power intermediate, komputer ataupun power dekat. So, bila dia nak gabung tiga-tiga power ini, cermin itu, design atau sifat cermin itu sendiri ataupun sifat multifocal ini adalah dia akan ada kita panggil distortion ataupun kawasan kabur untuk kiri dan kanan lens tu banyak, ataupun bila kawasan kabur ini dia besar, kawasan pembacaan kita akan jadi restricted ataupun dia akan jadi limited, dia akan jadi kecil je. Dan kawasan jauh should be no problem. Cumanya bila kita nak drive ataupun kita nak tengok kiri kanan, kita kena toleh kiri dan kanan. So pakai multifocal dia tak boleh jeling-jeling macam ni, tapi dia kena gerakkan kepala ke arah mana yang kita nak melihat. Disebabkan oleh kawasan kabur ini juga, ramai yang akan komplain rasa sakit kepala, rasa pening dan rasa tak selesa bila memakai kanta multifocal. Dan ada certain orang
Bila dia pakai kanta multifocal tanpa rasa ingin adapt dengan design cermin itu, makanya dia gagal. Jadinya dia tak suka pakai multifocal, dia akan pakai for reading glass sahaja. Jadi anda individu yang bagaimana? Cuba komen sikit kalau korang dah biasa pakai kanta multifocal. Kawasan karbo multifocal ini, bila dia makin kurang, progression power dia ataupun penukaran power dia daripada jauh nak pergi dekat tu, dia akan lagi soft. So bila dia lagi soft, kita lagi senang nak adapt, lagi senang kita nak biasakan diri memakai kanta multifocal ini. Sebab itu ramai orang akan cuba untuk memakai multifocal yang kawasan karbo dia kurang. Jadinya bila dia pakai tu, dia cepat nak adapt dengan cermin multifocal ini. Sebab setiap cermin multifocal memerlukan adaptation period daripada seminggu hingga ke berbulan-bulan lamanya. Ada orang yang sampai setahun pun belum tentu boleh adapt lagi juga. So dia bergantung kepada individu. Setiap kanta multifocal itu akan bergantung kepada individu tempoh adaptation dia. Ramai yang beranggapan bila kanta multifocal ni, setiap kedai tu harga dia berbeza dan setiap kedai tu mesti cermin dia macam sama je tapi harga dia beza. Anda salah. Sebab apa? Sebab setiap kanta multifocal ni harga dia, especially yang ada brand macam Hoya, Essilor, Zeiss, BBGR dan bermacam-macam lagi brand yang berada di pasaran, selalunya harga dia dah fix. Harga dia dah mengikut harga pasaran. So jadinya bila anda mencari kanta multifocal, selalunya harga dia adalah lebih kurang sama. Dia takkan kurang banyak sangat. Kenapa kita cakap macam tu? Sebab contoh, kalau anda adalah seorang pemakai kanta multifocal yang beginner, starting price dia lebih kurang 280 ataupun saya rasa paling murah 280 macam tu, ke range dia lebih kurang 400 lebih. Dan bila anda dah memakai yang beginner punya, selalunya anda boleh upgrade design kepada design yang kawasan karbo dia paling kurang ataupun paling depends lah, nak kawasan karbo tu kurang ke ataupun nak kawasan karbo yang agak ada tapi tak banyak sangat ke. So anda boleh memilih kawasan karbo yang anda nak dan berpatutan ataupun dia selalunya dia akan ikut bajet anda. Contoh kalau dah biasa pakai yang beginner, anda boleh upgrade kepada yang kurang kawasan karbo, jadinya harga dia akan tinggi sikit. Tapi kalau anda dah biasa pakai kanta multifocal yang agak advance, contohlah harga dia macam RM1,000 ke atas, selalunya anda tidak boleh downgrade kepada yang harga ke-300-400 tadi sebab kawasan karbo anda dah kurang. Jadinya bila anda pakai yang kawasan karbo dia besar tu, dia akan rasa tak selesa lah. Dia macam contoh, kita bawa kereta auto, tiba-tiba nak downgrade pergi kereta manual. Dia rasa macam kekok, rasa tak selesa. Lepas tu last sekali rasa macam, kan senang kalau pakai yang kereta auto je. Lebih kurang macam tu lah dia punya analogi dia. So, kanta multifocal ni, setiap design dia selalunya dia dah selari dengan harga dia. Ini tips untuk mereka yang baru nak pakai multifocal. So, multifocal seperti saya cakap tadi, range harga untuk beginner lebih kurang 280 ke atas. Ada yang selalunya range dalam 300. 280 tu very rare lah. Selalunya tak ada power silau macam tu. Dan tak ada multi-code. Multi-code ni yang ada anti-fingerprint, scratch resistant, semua tu lah. So selalunya kalau uncode, tak ada UV protection apa semua tu, mungkin boleh dapat 280 tapi sangat-sangat rare. Selalunya harga market dia adalah 380 ke atas. Okay? So yang beginner boleh cuba untuk pakai yang range dalam harga 300 lebih ke 500 lebih. Dan kalau anda rasa ada bajet lebih sikit dan first time nak pakai kanta multifocal dan nak rasa macam senang sikit nak adapt, tak nak pening kepala, sakit kepala lama, anda boleh cuba yang intermediate punya design. So intermediate punya design selalunya harga dia dalam 700 ke RM1,000. Depends kepada cermin macam mana yang anda nak. Yang starting price yang saya berikan tadi tu adalah starting price untuk cermin yang jernih, clear lah, tak ada yang auto gelap, tak ada yang protection daripada gadget apa semua tu, tak ada lagi. Okay? Dan kalau anda dah berada dalam kategori intermediate, anda selalunya kena maintain pada yang tempat intermediate tu ataupun boleh upgrade kepada multifocal yang lebih advance. So kebaikan dia multifocal yang lebih advance ni, selalunya dia custom made lah. So dia custom made, dia akan bergantung kepada
apa yang anda lakukan selalu. Contoh macam kalau korang banyak driving je ke, ataupun korang banyak buat benda jauh daripada dekat, selalunya diorang akan lebihkan kawasan yang jauh tu. Tapi kalau korang banyak buat kerja komputer, kalau korang buat banyak kerja dekat, korang kena inform dekat optometris korang yang korang sebenarnya banyak buat kerja dekat dan intermediate computer work, supaya optometris dapat berikan, kita panggil koridor. Koridor ni adalah keluasan kawasan untuk setiap power tu yang bersesuaian dengan habit anda. Beza multifocal untuk setiap brand. Sebenarnya kalau frankly speaking untuk seorang optometris tak banyak beza sangat. Cuma bezanya in terms of harga. Mostly selalunya tak ada beza sangat. Nampak dia lebih kurang. Cuma ada certain tu dia punya teknologi yang ni lebih sikit, yang ni lebih sikit. Ada certain brand tu dia punya speciality dia ada yang cermin silau malam saja, ada jenis cermin yang dia boleh pilih you nak yang mana lebih, nak dekat, nak jauh, ataupun nak yang komputer tu yang lebih. Ada certain tu dia buat design supaya cermin yang dekat komputer ataupun bahagian handphone dia macam besar sikit compared to yang reading, sebab sekarang ni kita banyak guna komputer dan handphone. Tanya optometris anda yang mana satu sesuai dengan lifestyle anda. Kita nak membincangkan tentang kelebihan dan kekurangan multifocal itu sendiri. Okey, kita cerita dulu pasal kelebihan multifocal. So kelebihan multifocal ni, apa yang bestnya tentang multifocal ni adalah bila korang pakai, korang dah tak perlu buka-buka cermin mata. Contoh macam kalau orang yang pakai reading glass, dia akan pakai reading glass ni macam ni je. Dia nak tengok dekat je, lepas tu bila nak tengok jauh dia akan macam ni. So nak tengok. So kalau korang perasan dekat office korang ke ataupun dekat mana-mana je, kadang-kadang bila kita tengok tu ada orang yang jenis macam tu, dia buka tutup spek dia kan, sebab dia tak memakai multifocal. Jadi multifocal ni dia multi-purpose, pandangan yang jelas pada jarak jauh, komputer dan dekat dalam masa yang sama. Jadinya multifocal ni adalah penyelesaian masalah untuk segenap jarak anda. Jadi apa pula kekurangan untuk multifocal ni? Okey, multifocal ni kekurangan dia adalah, saya boleh katakan adaptation period dia. Sebab tak ramai orang yang akan rasa adaptation period ni adalah satu yang convenient untuk mereka. Contoh, ada setengah orang dia macam tak sabar sikit. So bila dia pakai multifocal tu dia terus nak selesa. So selalunya kalau orang-orang macam ni, kita akan suggest untuk ambil advance punya multifocal. Cumanya kadang-kadang budget tu tak sampai tapi nak pakai multifocal. Jadinya bila dia pakai multifocal tu dia tak boleh adapt. Sebab tu kita tekankan tadi pada ciri-ciri orang yang nak pakai multifocal tu motivation. So motivasi untuk memakai kanta multifocal ini sangat penting, sebab bila korang tak dapat nak lalui adaptation period ni, sampai bila pun korang pakai kanta multifocal memang rasa tak selesa langsung. Kemudian kawasan membaca yang agak kecil. Kebanyakan orang bila dia dah biasa pakai reading glass, dia akan rasa macam kawasan baca tu kecil sangat lah. Lepas tu kecil dah macam tu, macam tak selesa lah sebenarnya. Saya suka yang besar-besar je. So kalau kata suka kawasan baca dan tengok komputer tu besar, dia ada satu lagi solusi lens dia. Tapi kalau korang nak tahu apakah solusi lens tu, korang komen dekat bawah. InsyaAllah kita akan bawakan topik itu pada perkongsian yang seterusnya. So, hopefully perkongsian kita pada hari ini tentang kanta multifocal sedikit sebanyak memberi anda orang kata insight tentang apa itu kanta multifocal, siapa yang memerlukan kanta multifocal, kenapa dia kena ada adaptation period, dan kenapa anda yang presbyopia ataupun rabun tua memerlukan kanta multifocal. Sehingga kita bertemu lagi pada perkongsian yang akan datang. Bye.